Kalau ikut ilmu kita, orang awam, zikir 100, kita pun zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau pergi kepada ilmu adab, kamu beristighfar dalam keadaan lalai, kamu beristighfar, mata kamu duk tengok jam, lagi 5 minit drama nak mula, habiskan dulu istighfar. Dalam keadaan kamu tak khusyuk, tak rasa apa-apa dengan kalimat istighfar, kalau ilmu tasawufnya, kamu umpama mengejek Allah, kamu minta ampun dengan Allah, tapi hati kamu tak minta ampun dengan Allah. Ramai mana orang yang salat, tingkah lakunya umpama rukuk kepada Allah, ketika sujud nampak sujud kepada Allah, tapi hatinya menyembah dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustazah, saya nak pergi belajar, suami tak izinkan. Boleh tak keluar? Betul cakap Tuan Haji, tengok ilmu apa. Kalau ilmu masak-masak, buat kuih, balik tak buat? Kan? Tengok ketuk-ketuk Ramadan, beria, tak masak juga. Kan? Ini banyak sangat minta izin. Itulah inilah. Okey. Jadi sekiranya suami tak izinkan, bukan ilmu berkaitan dengan fardu ain, maka wajiblah taat. Sebab apa? Kadang suami ni kata, saya tengok awak, bila pergi je kelas masakan tu, awak tak masak, tapi bertambahnya periuk bertambah. Break maker awak beli, tapi guna sekali dua je. Kadang-kadang tu awak terpengaruh benda lain. Yang kedua, bila awak pergi program-program macam tu, ada bawa balik cerita gosip banyak. Jadi suami ni nak jaga isteri dia, wajib taat. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu fardu ain, yang mana ada syarat dia, kalau ilmu fardu ain tu isteri ni tak boleh tahu melainkan dia kena keluar, maka ketika ini kalau suami halang, isteri tetap boleh keluar. Contoh bab ilmu fardu ain, kalau perempuan bab haid, nifas, bab solat, fardu ain lah benda yang wajib kan. Dia tanya suami, bang macam mana ni saya dah confused pasal haid saya ni. Haid ke istihadah? Awak punya darah awak sendirilah tahu. Contohlah kan, itu pasal hal awak perempuan, mana saya tahu. Tapi saya confused, nak semayang ke nak mandi wajib ni? Awak baca buku tu lah. Tak boleh nak jawab kadang baca buku. Tak boleh. Dengar ceramah ustaz ni. Dah dengar, tak ada jumpa jawapan bang. Ambil nombor telefon Ustazah Asma ni, telefon dia, tanya, suruh dia kira. Contoh, saya nak bagi tahu, bagi faham ni. Sebab saya terima banyak soalan, minta tolong kira pasal haid. Dan saya minta maaf, saya tak dapat tolong sebab terlampau banyak soalan. Ustazah tolong kira, Ustazah tolong kira, sampai orang marah-marah pun ada. Banyak sangat. Yang saya suka kalau orang minta saya, minta Ustazah 2 jam, mohon ajar macam mana nak kira, nak buat perbezaan cara yang mudah. Kita ajar sampai tak perlu tanya, kita sendiri boleh kira dengan yakin. Ada kaedah-kaedah yang dipermudahkan. Kita bagi nota dan sebagainya. Itu lebih baik daripada duduk tanya. Tapi ingat, senang ke Ustazah nak jawab masa tu? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi isi kata, bang saya minta izin bang, saya kena keluar belajar. Sebab bila belajar menghadap guru, saya boleh tanya soalan tu direct. Jadi kalau suami tetap tak izin, saya tak izin, saya nak awak duduk kat rumah aja, jangan nak keluar-keluar lah. Sebab ketika ini mungkin suami tak sedar kewajipan dia untuk memberi ilmu kepada isteri, tapi bila dia tak mampu, dia wajib membenarkan isteri. Sebab ini berkaitan dengan ilmu fardu ain, melibatkan puasa, melibatkan solat dan sebagainya, dan berdosa pula bila dihalang. Maka kita boleh jelas ya, kalau benda tu bukan ilmu fardu ain. Bang saya nak pergi belajar tasawuf. Okey, tasawuf ilmu fardu ain ke tidak? Sudah. Ada 3 ilmu fardu ain. Yang pertama akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Ini ilmu fardu ain 3 wajib setiap mukallaf belajar. Faham ya? Yang pertama, contoh ilmu akidah, kewajipan solat itu akidah. Yakin tak solat tu wajib? Yakin. Kalau siapa kata solat tu tak wajib, maka terbatal akidah dia. Tapi kalau dia kata ya solat itu wajib, tapi kenapa kamu tak semayang? Belum masa lagi. Kita tak boleh cakap akidah dia batal. Tak boleh. Orang yang minum arak, dia minum arak, kita tanya, kamu tahu tak haram? Saya tahu. Kenapa kamu minum? Saya ketaki. Tak batal akidah dia. Orang yang tak minum arak, kita kata, apa hukum minum arak? Dia kata harus, boleh. Untuk berubat, boleh minum. Itu terbatal akidah. Faham tak? Itu bab akidah. Keyakinan bahawa solat itu wajib, akidah. Pergi kepada yang seterusnya, bagaimana untuk solat, itu fiqh, itu syariah. Sebab itu wajib belajar. Tapi tak cukup dengan itu, kita perlu belajar ilmu yang ketiga, tasawuf. Sebab apa?
tak semestinya solat, tetapi solat diterima oleh Allah. Perlu belajar ilmu tasawuf, bagaimana solat dengan ikhlas, bagaimana solat dengan khusyuk, macam mana sifat solat Nabi. Barulah cukup 3 ilmu ni saling melengkapi. Faham ya? Wajib puasa, ya, itu akidah, yakin. Bagaimana puasa, itu ilmu syariah, itu fiqh. Bagaimana puasa nak diterima oleh Allah, itu ilmu tasawuf. Akhlak dengan manusia, akhlak dengan Allah. Sebab itu hari ni pengajian di mana-mana mesti merangkumi 3 ilmu ni. Betul atau tidak? Subhanallah. Sebab itu ada hadis Nabi SAW. Kam min shaimin, betapa ramai orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa daripada puasanya. Pahala tak dapat, pengampunan Allah tak dapat, itaqum minan nar tak dapat, maghfirah Allah tak dapat. Nabi kata tak dapat apa-apa illa al-ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Sebab itu walaupun dia cukup syarat, dia tinggalkan makan minum, dia tak jimat sehari Ramadan, tak buat perkara batal, tetapi dia tidak diterima pahala puasanya batal, kerana ini merangkumi dalam bab ilmu tasawuf. Bagaimana nak pahala puasa itu diterima, dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya lah ilmu tasawuf yang nak dibelajar tu tak sampai peringkat menjejaskan ibadah dia, maka dia wajib taat suami dia. Ada banyak kes macam ni. Sebab saya banyak orang minta ngajar kitab tasawuf. Saya basic saya, masa ijazah saya syariah fiqh. Cuma masa sarjana tu saya ada masuk sikit bab tasawuf, tapi ilmu saya sangat cetek. Tapi bila muslimat minta, Ustazah baca kitab tasawuf, nak belajar tasawuf, saya kata tak apa, saya pun nak belajar, kita sama-sama belajar. Tapi ada beberapa orang sampai ketika Ustazah, suami saya dah tak izin dah saya pergi kuliah, pergi kelas. Saya tanya, kenapa makcik? Kenapa? Kalau saya pergi kelas, saya tak masak. Faham tak tu? Saya dah tak masak. Yelah Ustazah, balik kelas penat Ustazah, saya tak masak. Sebab itu lama-lama dia jadi marah dekat saya, dia tak bagi dah saya pergi kuliah. Jadi saya nak tanya, wajib tak taat? Taatlah, taat. Sebab ia bukan peringkat, boleh jejaskan syariah, boleh jejaskan fiqh, tak jejaskan akidah. Faham ya? Ilmu tasawuf ni ilmu yang bab akhlak sebenarnya, adab dengan Allah. Doa dah ikut dah step doa, dah ikut dah doa maksud daripada Nabi, doa daripada Al-Quran, tapi doa tetap tak diterima. Contohnya sebab masalah adab dengan Allah tak cukup. Contoh, kita beristighfar dengan Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, tapi kita tak ada adab dengan Allah bila minta ampun. Mata tengok benda lain, nada suara pun lain, fikiran ke lain, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita hanya menghitung istighfar. Faham tak? Sebab nak kejar 100, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nampak cucu sepah barang, astaghfirullah. Sambil mengantuk, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada ke orang meminta maaf sambil tidur? Contohlah kan, kita minta maaf dengan suami, bang minta maaf lah tertidur. Bila kita astaghfirullah, ya Allah, mohon ampun ya Allah, kalau ikut adabnya, kita akan rasa mohon ampun ya Allah. Sebab itu ada ulama menyebutkan, barang siapa yang beristighfar dalam keadaan lalai, dia umpama mengejek Tuhannya, dia umpama mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu ilmu tasawuf, dia pergi dalam. Kalau ikut ilmu kita, orang awam, zikir 100, kita pun zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau pergi kepada ilmu adab, kamu beristighfar dalam keadaan lalai, kamu beristighfar, mata kamu duk tengok jam, lagi 5 minit drama nak mula, habiskan dulu istighfar. Dalam keadaan kamu tak khusyuk, tak rasa apa-apa dengan kalimat istighfar, kalau ilmu tasawufnya, kamu umpama mengejek Allah, kamu minta ampun dengan Allah, tapi hati kamu tak minta ampun dengan Allah. Ramai mana orang yang salat, tingkah lakunya umpama rukuk kepada Allah, ketika sujud nampak sujud kepada Allah, tapi hatinya menyembah dunia. Zahirnya nampak menyembah Allah, tapi batinnya menyembah dunia. Maksudnya ketika membuat tingkah laku ataupun pergerakan sujud, rukuk dan sebagainya, hati tu ingat dunia. Rukuk sujud tu hanya ritual ataupun adat saja, hanya pergerakan semata-mata. Sebab itu kita kena masuk kuliah-kuliah tasawuf, Masya Allah. Belajar bab tasawuf, bab penyakit hati. Tasawuf ni biasanya akan bicarakan apa? Penyakit-penyakit hati yang perlu kita buang, bagaimana cara nak buang penyakit hati. Setelah dibuang penyakit hati, bagaimana nak masukkan sifat-sifat mahmudah yang baik ke dalam hati. Kemudian bagaimana nak istiqamah. Itu ilmu berkenaan dengan hati. Subhanallah. Allahu Akbar.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda dan anak pinak kamu kecuali orang yang kembali bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Sebab itu ilmu tasawuf berkenaan ilmu hati, ilmu jiwa. Sebab itu kita bimbang bila Nabi sebut dalam satu hadis betapa ramai orang yang solat malam tahajud. Maksudnya orang solat tahajud ni sudah tentu 5 waktunya pun penuh, yang mana Allah tidak terima, yang tidak dapat apa-apa pada solatnya kecuali letih dan mengantuk. Sebab itu perlunya belajar ilmu tasawuf. Tapi kalau suami tak izinkan pergi belajar ilmu tasawuf yang tidak melibatkan, tak merosakkan ibadah dia, tak merosakkan akidah dia, maka wajib taat. Walaupun kita rasa berat sampai hati awak gini, sedih dah saya tak boleh nak gini. Subhanallah, nilai ketaatan kita akan lebih berganda. Sebab apa? Kita mentaati dalam payah, pahalanya lebih besar. Allahu Akbar.